dah, orang perempuan kita ni biasalah. Dia kata, IKEA tang mana tu? Tu nak pi lah tu. IKEA ni tang mana tu? Kita ni duduk kampung, Jakun lah dengan Kuala Lumpur ni Jakun. IKEA mana ada di Penang ni? Mereka duduk kata nak mai ganti tempat Tesco tu, tak mai-mai pun lagi. Jadi Kuala Lumpur saja yang ada IKEA ni. Orang perempuan ni pemau sangat lah dengan IKEA ni. Nak pergi beli ndui, nak pergi beli apa ke barang dapur. Dia kata IKEA tang mana tu? Saya kata saya pun tak tahu. Kata takkan tak tahu. Nak pergi lah tu. Kita pun gerodek GPS apa semua. Bawa-bawa sampai yang kata IKEA ni. Sampai parking apa semua elok. Masuk, pergi melilau apa-apa semua. Keluar-keluar pergi. Tempat saya parking kereta tu sudah jadi Myvi. Tahu tu? Parking tadi Estima. Jadi Myvi. Ni, jadi bila baca hadis ni berasa sungguh. Pergi tengok. Pasal apa Myvi? Aku tak tahu ni tadi. Tanya habis anak bini semua tanya, tadi kita tak tahu ni kan? Semua pun tengok ke kanan, tahu ni. Dengan satu billboard kecil ada depan tu serupa. Dengan tiang, nombor tiang dengan ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ajak dah. Celek-celek mata pagi tu pam kata mai dalam kepala. Nabi ajak kita kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi aku hidup balik. Ba'da ma amatana. Selepas tadinya aku mati. Semalam ni pukul 11.30, pukul 12, pukul 1, pukul 2 semalam ni kita start terlelap mata tidur tu, mati kita tu. Dia tak tahu apa jadi pada masa tu. Kita tak tahu. Jaga-jaga balik pukul 4.30, pukul 5, pukul 5.30. Pap kata mata buka balik. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang bagi kita ni hidup balik. Ba'da ma amatana. Lepas tadinya kita mati. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kita akan berhimpun balik esok ni. Bangkit-bangkit daripada kata Alhamdulillahillazi ahyana tu. Pi nak masuk pancung. Ada lagi doa Nabi ajak. Dah masuk pancung sah lerah selesai kita bersuci ambil ayat semai keluar daripada pancung ada lagi doa yang dia ajak. Pi hampa sejadah sunat qabliyah subuh 2 rakaat diajak oleh Nabi sekali dengan diberitahu siapa yang buat sunat qabliyah subuh 2 rakaat apa yang Tuhan janji dekat dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan apa benda yang ada di dalam dunia. Demikianlah Islam atur hidup kita ni sampailah kita selesai nak tidur balik malam saat ni. Islam ajak semua sekali. Yang tidak ada ajaran ataupun teaching seumpama itu pada agama selain daripada Islam. Maka istimewanya Islam ni, kata penulis kitab ni, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang maha suci daripada segala benda aib. Kalau nak cari kekurangan dalam Islam, tak ada. Apabila kita tinggalkan Islam, apabila kita buang Islam daripada hidup kita, apabila kita tidak mendaulatkan Islam, apabila Islam kita tidak letak di tempat yang sepatutnya, jadi apa yang jadi hari ini? Oh tuan-tuan, Malaysia negara aman. Aman kita ni hak duk jadi hari ini tu cara aman. Negeri hak huru-hara tu saya cakap lah. Cara-cara yang kita kata aman ni pun tak berapa nak aman. Pasal apa? Pasal kita pun tak meletakkan Islam di tempat yang sepatutnya. Hukum Islam kita kata tak sesuai. Hudud kita kata zalim. Padah daripada apa yang kita kata tu kita terima hari ni. Bukan polis saja kena tembak sana sini, penguasa agama pun kena tembak. Satu benda yang tidak pernah jadi dalam sejarah Malaysia, jadi.
Yang kena tembak tu kawan saya, sama mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal tidak ada nakalan minallah. Tidak ada satu jaminan pencegahan jenayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia bagi jaminan, dia bagi garanti, kata dia akan protect kita, kita selamat. Apabila tidak ada garanti, tidak ada satu jaminan protection daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada undang-undang rekaan manusia yang boleh menyamai kehebatan undang-undang Allah. Benda ni kita kena yakin, kita kena percaya. Pasal apa? Pasal ini ayat Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit kesalahan, cukup semua syarat yang ada, faqta'u aydiyahuma, potong tangan laki-laki ataupun perempuan yang mencuri ini. Jazaa'an bima kasaba, itu balasan setimpal atas perbuatan jahat dia. Nakalan minallah. Kalau dilaksanakan hukum itu, hal keadaannya ialah jaminan pencegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut tuan-tuan dengan Facebook punya gambar duk keluar hari ni, rumah pakai autogate ke pakai apa ke, depa mai depa rongkah pintu, depa pelari bawa keluar, bukan motor tuan-tuan, dia pelari bawa keluar Hilux sebiji. Hari ini bukan kes curi lagi dah, kes samun. Hari ini bukan sahaja kes samun lagi dah, samun dan bunuh. Dan benda ni bukan sahaja jadi, bahkan menjadi-jadi. Pasal apa benda ni jadi tuan-tuan? Pasal kita tidak meletakkan perintah Allah di tempat yang sepatutnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata, dan agama yang berkehendak suci, bersih kelakuan dan perangai daripada kekotoran. Islam ini adalah satu agama yang dia nak semua benda bersih. Semua orang bila dia declare, bila dia isytihar, bila dia mengaku kata dia Islam, dia mesti bersih. Tidak ada unsur hengki-pengki, tidak ada unsur main-main, nak kecoh dan sebagainya di dalam Islam. Apabila orang Islam declare keislaman dia, dia mesti jadi orang yang bersih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan suka mau kepada perbuatan elok dan terpuji. Bahkan orang Islam mesti jadi satu orang yang suka kepada benda yang baik-baik. Orang Islam mesti jadi orang baik dan suka kepada benda yang baik-baik. Dan orang Islam mesti cakapnya bagus dan menyukakan hati. Orang Islam kena macam tu. Cakap kena elok. Jangan cerca sebarangan. Orang Islam kena macam tu. Mesti kena jadi satu orang yang berakhlak mulia. Jangan suka menghina. Tegur pada batasannya. Jangan melewati batasan itu. Jangan sampai ke tahap orang dengar, orang tahu kata kita menghina orang. Tak mau macam tu. Kita bercakap tegas tak apa, tapi kita menghina itu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu daripada cakap yang elok itu, iaitu perkataan yang menyukakan hati orang yang mendengarnya. Yang kata cakap elok atau apa dia, kita cakap orang tak sakit hati. Itu cerita dia. Cakap ni tuan-tuan, cakap ni, ada orang dia cakap menghiris hati orang. Orang dengar luka hati. Perkataan yang dia guna, cara dia bercakap tu melukakan hati. Kita tujuan cakap kita ni kalau boleh nak buka hati dia, kalau boleh nak bagi dia sedang, kalau boleh nak bagi dia ni faham dan terima Islam. Bukan kita nak sakitkan hati dia. Tapi ada orang bila bercakap, dia menyakitkan hati orang yang dengar. Orang dengar ni jadi sakit. Jadi rasa tak selesa. Jadi berasa macam tak syok. Jadi berasa macam tak mau macam tu. Kita nak habaq yang betul. Kita bukan nak menghina, kita bukan nak menyakitkan hati orang. Kita nak habang apa yang Allah suruh habang, apa yang Nabi suruh habang. Jangan lebih.
Bahkan dia kata cakap biak bagi orang dengar tu orang suka hati. Sama ada orang yang dengar itu orang tua-tua ataupun budak-budak, tak kira. Kita bercakap bagi orang dengar tu orang rasa okey. Seperti perkataan memanggil anak kecil dengan kata ya bunayya, wahai anakku, wahai manjaku. Tu dia panggil cakap lembut hati. Macam kita dalam sama-sama kita ni. Salam dia kata tuan, apa abang tuan? Dia kata ustaz jangan panggil saya tuan. Tuan lah. Tuan apa abang tuan? Lama tak jumpa tuan. Macam mana tuan? Okey kah? Menyaga okey kah tuan? Siapa pun bila kita tegur dia, kita sapa dia dengan cara macam tu, kembang hati dia. Dia kata apa? Jangan panggil saya tuan, panggil saya nama sudahlah. Apa tuan? Biasalah tuan. Tuan lagi kita panggil kada. Menggembirakan orang itu disuruh oleh agama. Kan orang Arab dia kata ya sayyidi, ya sayyidi, sayyid ni makna dia tuan lah. Ya sayyidi, wahai tuanku. Disuruh oleh agama kita buat macam tu. Dengan budak-budak panggil mai sayang, mai sini sayang, wahai manjaku, wahai buah hatiku, wahai cahaya mataku. Maka perkataan yang demikian itu tentulah menyukakan hati orang yang mendengar, walaupun dia budak-budak yang kecil ketika dipanggil itu. Sonok dia. Kita berumur sikit, kita tengok budak kecil, mai kat Tok Wan, mai kat Tok Wan. Budak tu rasa macam kita ni Tok Wan. Umur 70, mai kat abang. Budak ni kata, tu apa, abang. Kan? Perkataan tu guna bagi sesuai lah. 70, hidup kata mai kat abang. Budak tu tetap senonoh sungguh tuan ni. Abang lagi tak tu. Begitu. Maka demikianlah dia kata ada Nabi SAW perbuat pada budak-budak pada zamannya. Nabi pun lagu tu. Nabi ni dengan budak-budak pun dia layan. Dia bagi hak budak-budak tu. Dia bagi hak. Hak budak-budak apa dia? Disayangi. Itu hak dia. Budak-budak ni berhak untuk disayangi. Maka sayangilah mereka. Dan bila kita tengok keluar dalam TV kan, hantar anak-anak pergi pusat asuhan, pergi duduk tabuh kepala budak tu saya. Budak-budak tuan-tuan, jangan buat macam tu. Dia tak ada dosa apa pun lagi. Yang pergi duduk buat dia macam tu pasal apa? Kalau saya jadi polis, mampus kena tabuh dia ni, ada pergi tabuh budak-budak. Saya baik tak jadi polis. Dah sungguh, yang pergi buat budak-budak ni apa ke benda? Islam marah sangat ni benda macam ni. Satu manusia yang Allah jadikan pada umur yang sebegitu, hampir duk tabuh dia, hampir duk tampah belakang kepala dia. Oi. Walaupun budak tu kalau dia bukan Islam sekalipun, dia budak, dia berhak untuk disayangi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya bunayya. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil ia akan Anas itu hai manjaku. Itu dia. Nabi ni dia layan Anas ni, dia panggil ya bunayya. Sayang, mai sini sayang. Sebab kalau kita baca pula hadis Anas kata apa pula? Anas kata aku 9 tahun ataupun 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi sebagai pembantu Nabi. Tidak pernah sekali dalam 10 tahun itu, tidak pernah sekali dalam 9 tahun itu. Dia ada dua riwayat, satu kata 9, satu kata 10. Tidak pernah sekali dalam tempoh 10 tahun aku duk khidmat dekat Nabi ni, Nabi kata dekat aku, oh, tak pernah. Tidak pernah Nabi menghardik dia. Bahkan kata Anas, Nabi tidak pernah kata dekat aku, jangan. Jangan pun tak pernah kata. Hormat dan sayangnya Nabi, walaupun pada budak-budak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab fi ta'jil ismil maulud.
Tajuk baru itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh kita segera cepat-cepat taruh nama budak yang baru diperanakkan. Ini pula. Kalau dapat anak, buah nama cepat-cepat. Dia kata lagu tu. Setengah orang tanya, dia kata, Ustaz, saya baru dapat anak, tapi Tuhan bagi dia 2 hari saja hidup. Dia meninggal dah. Ada satu orang baru ni. Boleh tak boleh Ustaz, saya letak nama dekat dia. Kan? Dapat anak 2 hari lah Tuhan bagi pinjam. 2 hari lah. Sayang tak? Kira tiba-tiba sakit-sakit terus meninggal. 2 hari je dia kata. Isteri jadi stres. 9 bulan duk mengandung, duk bawa anak tu dengan penuh kasih sayang, duk belai perut hari-hari ni, duk tunggu kelahiran anak ni, Tuhan bagi 2 hari. Tuhan ambil. Saya kata letaklah nama. Pasal apa? Dia khadam dalam syurga. Kena bagi macam tu punya perkataan. Dan sememangnya Nabi kata macam tu. Kita jangan pergi jadi tak cerdik. Beda abang lagu tu kata, lah, hang pergi bagi makan apa kat dia, awak dia pergi jadi lagu tu. Itulah hampa ni, mudah-mudah ni, mau duk belajar dulu, baru nak buat. Kata kat dia, tak apa, bagilah nama dekat dia. Dia khadam, dia duk tunggu hang masuk syurga esok. Kan satu sahabat mai abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya kematian anak kecil. 3 orang anak saya, beranak mai mati, beranak mai mati, beranak mai mati. Nabi kata 3 orang anak mati, kamu di dalam syurga. Sahabat lain kata, ya Rasulullah, kalau 2 macam mana? Dalam syurga. Sahabat seorang lagi kata, ya Rasulullah, seorang macam mana? Nabi kata dalam syurga. Orang yang diuji oleh Allah, kematian anak kecil, syurga. Budak tu tentu dah, dia khadam dalam syurga esok. Dia duduk tunggu mak ayah dia mai. Kok mana pun takdir yang Allah bagi kat kita ni, semua ada kebaikan. Tak ada satu benda yang Allah bagi kat kita ni keburukan untuk kita, tak ada. Cuma penerimaan kita terhadap apa yang Tuhan bagi tu aja. Allah bagi sakit, sabang atas sakit tu syurga. Allah bagi sakit, kita meratus, kita meracau, sampai ke tahap kita kata macam-macam dekat Allah, kita tidak dapat syurga. Kena mai kok mana pun, Tuhan bagi kok mana pun, penerimaan kita tu macam mana. Kalau kita redha dengan apa yang Allah tentukan, syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sahabat. Anak naik motor, aksiden, tak mati. Syukur Alhamdulillah. Tapi saja bila dah pergi hospital, cek lah, takut sekali lagi luang okey, dalam tah macam mana. Saya tengok keadaan motor tu pun nampak. Pergi hospital, suruh buat MRI, buat CT scan saja, nak puas hati, kata tak ada apa jadi. Tengok-tengok jumpa benda lain. Ni takut ni dengan penyakit ni pun macam-macam. Tengok-tengok ada satu tumor dekat brain. Lain benda yang duk sangka, lain benda yang pergi jumpa. Cek-cek tengok ada ketumbuhan dekat otak. Lembut lutut ni, mak ayah ni. Tuan-tuan, siapa tak sayang anak? Dengar lembut lutut. Tak boleh tidur mak dengan ayah ni malam-malam. Dekat anak tak mahu abang. Tapi nak buat macam mana? Dia Allahu Akbar. Di otak. Dia telefon saya pagi-pagi. Cerita. Dia kata, Ustaz, saya kena satu musibah. Macam ni. Kita kata tak ada apa. Kita kata mesin dan juga doktor ni ada kemungkinan silap. Kita kata yang tu dulu. Pergi tengok second opinion. You buat itu di mana? Dia kata buat di hospital A. Saya kata pergi hospital B lepas ni. Saja cek. Iza arada syai'an an yaqula lahu
kun fayakun. Kalau Tuhan, saya kata Imam Al-Bukhari, Imam hadis, beranak mai buta 2 tahun. Mak ni tak tahu nak abang sayang anak ni, tengok-tengok anak beranak mai mata tak nampak ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Mak dia ahli ibadah, semayang tiap-tiap malam, semayang minta dekat Allah, tak ada minta lain lah. Dalam zikir masa ni minta satu je, minta bagi Allah, bagi anak dia boleh tengok balik aja. Selepas 2 tahun Tuhan bagi tengok balik. Satu benda yang miracle, satu benda yang kita kata impossible, dengan tak pi ambil rawatan zaman tu, dengan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pak buka mata, nampak elok balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kata keep on berdoa. Second opinion pergi tengok. Satu, kalaulah result di hospital yang kedua sama, refer dekat pakar, dekat neurologist, tengok pula ketumbuhan ni pun macam-macam. Ada yang berbentuk kanser, ada yang berbentuk yang berbahaya, yang tak berbahaya dan sebagainya, refer dekat mereka. Maknanya masih ada hope supaya something miracle boleh jadi. Dia kata berasa lega sikit. Saya kata memang siapa pun bila ada masalah, bila dia boleh share masalah dia, dia akan dapat keringanan itu. Kan kita dah baca di masjid ni hari tu ni, kan, al-mustashar mu'tamin, kan kita dah baca hari tu. Oh, tak ada siapa angguk ni, lupa ke apa kan? Kalau lupa pun angguk bila. Bagi saya rasa sedap hati sikit. Kan? Al-mustashar mu'tamin, maksudnya orang yang kita minta pandangan itu, kita percaya ke dia. Bila kita pilih satu orang untuk nak mengadu apa-apa, makna kita ada trust dekat dia. Dan bila dia bagi balik feedback, respon dekat kita, dia meredakan kita. Kan? Nabi kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi anak ni anugerah Allah. Tak ada manusia yang waras fikiran yang tidak menghargai kehadiran anak dalam rumah. Di antara benda yang diajar oleh Islam pada kita ialah apa? Biar dapat anak, buh nama kat dia. Dan nama buh yang elok-elok. Ketahuilah saudaraku, adalah hak anak kepada ibu bapa itu ada beberapa banyak. Setengah daripadanya ialah menaruh nama anak itu dengan segera. Bagi nama kat dia. Apabila telah zahir ia akan dia ke dunia ini, yakni kemudian daripada diperanakkan oleh ibunya, sekira-kira tidak lambat lebih daripada 7 hari. Dan taruhlah nama itu, hendaklah taruh dengan nama yang bagus dan terpuji pada syarak. Islam bagi sampai 7 hari. Paling lewat 7 hari, budak ni kena ada nama dah. Orang dulu sampai tumbuh gigi, sampai berlari, naik basikal, langgar pokok, tak, nama tak boleh lagi. Nama tak boleh lagi. Dia kata duk cari hak sesuai ni, tak jumpa lagi. Gigi tumbuh dah sampai napkin pun tak pakai dah, kayuh basikal, dia pergi langgar motor pak dia dah, sebab nama tak ada lagi. Orang nak panggil tak ada nama lagi. Lah tak boleh. Lah dah ada peraturan, dah ada undang-undang, dah kena daftar pada tempoh masa sekian-sekian dan sebagainya. Itu selaras dengan agama. Agama suruh cepat-cepat. Dapat paling lewat 7 hari bagi nama. Bermula dalil yang menunjukkan atas tidak memberi lambat bubuh nama itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyatil maulud yawm as-sabi'i wa wad'il adha anhu wal 'aqq. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada neneknya, bahwasanya Nabi SAW telah menyuruh dengan menaruh nama anak yang diperanakkan, yakni yang baru beranak itu, taruh nama itu pada hari selewat-lewatnya yang ke-7.
dan membuang segala penyakit daripadanya, yakni segala kotor-kotor di tubuhnya sewaktu keluar daripada perut ibunya sama-sama dengannya. Beranak keluar mai tu cuci bagi bersih. Paling lewat hari yang ke-7 nama sudah kena bubuh. Yakni mandikan budak itu dan memperbuatkan akikah untuknya. Akikah ni kena buat tuan-tuan. Banyaklah bila mai musim raya haji ramai orang tanyalah, Ustaz boleh tak boleh Ustaz kita share sekong lembu, sebahagiannya buat korban, sebahagian nak buat akikah, boleh tak boleh? Saya tanya pula, Ustaz ni tentang akikah ni, anak saya ni, saya ada 5 orang anak, Alhamdulillah 5-5 tak buat akikah. Alhamdulillah 5-5 tak buat akikah. Oh, kita kata pasal apa? Nak buat macam mana Ustaz? Dia kata basikal pun magat pun tak ada Ustaz. Susah kan? Nak buat macam mana? Dia kata basikal saja, saya bukan ada kenderaan apa, basikal je Ustaz. Nak pergi mana pun duk ragas basikal tu lah. Dia kata basikal pun magat pun tak ada. Dia kata oh iya kah? Kita kata magat tak ada, tak apa Ustaz. Rakap tak habis lagi duk cerita susah dia ni. Rakap, tahu rakap tu tempat duk kayuh, duk pijak nak kayuh tu, pedal tu, rakap dia panggil. Rakap tu bahasa Arab. Rakap tu maksudnya naik lah, rabat naik tu rakap. Tu yang kata jahil murakab. Itu bukan jahil pedal. Jahil murakab maksudnya jahil ganda 2. Jahil atas pada jahil lagi. Jahil murakab. Jahil rabat naik atas jahil. Tapi dalam kampung ni dia rakam tu, dia pergi ke basikal tu, tempat pedal pijak tu dia panggil rakam. Dia kata Ustaz rakam pun tinggal tajam ya, hak getah 2 tu tak ada dah. Dia kata, saya kata kalau itu susah semua lah. Sudahlah tu satu cerita lebih lagi. Nah. 5 orang dia kata tak pernah buat akikah, seorang anak pun saya tak pernah buat akikah. Cuma nak tanya Ustaz lah, anak 5-5 pun dah lepas rumah habis dah, pakai kerja apa semua habis dah, macam mana ni akikah ni nak kena buat lagi kah? Dia kata. Saya kata lah dah mampu dah kau buat. Lah pun duduk naik basikal tu lagi lah. Dia kata mana tak mampu lagi. Dah ni anak saya suruh tanya, mereka sendiri nak buat akikah untuk mereka, boleh ke tak? Ya. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Pasal apa? Pasal Nabi kata kullu maulud rahinatun biaqiqatin. Nabi kata setiap maulud, setiap budak yang beranak mai atas dunia ni rahinah. Rahinah ni tuan-tuan, tu yang yayasan pembangunan ekonomi Islam dah buat tu, Ar-Rahnu. Ar-Rahnu tu maksud dia apa? Pajak gadai. Ar-Rahnu. Rahinah maksudnya tergadai. Kullu maulud, Nabi kata setiap budak yang dilahirkan ke dunia ini rahinatun biaqiqati, dia tergadai dengan akikah dia. Selagi mana tidak buat akikah, seolah-olah dia ni barang gadaian yang belum ditebus. Jadi kalau hari ni mak pak masih lagi tak mampu nak buat, anak dah kerja dah apa dah ada duit, dia buat akikah untuk dia sendiri, boleh tak boleh? Boleh. Dah Ustaz, dia kata tapi macam anak saya ni, dia pun dah ada anak dah. Tak apa. Buat sekali kekah dia dengan anak sekali. Sembelih ni kekah siapa ni? Kekah hak saya atau abang pelan sikit. Kekah saya dengan anak. Anak tu bagi terah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi cerita dia apa? Kekah ni buat. Ni, pasal Nabi kata dalam hadis ni, dia kata apa? Nabi amara bi tasmiyatil maulud yaumas sabi'ih. Nabi suruh supaya diberi nama kepada anak yang lahir ini, lewat-lewat pun hari ke-7. Wa wada'il adha anhu. Bila beranak keluar mai, bersihkan badan budak ni, baby ni, daripada kekotoran yang keluar bersama dengan dia. Wal aqi, dan juga akikahkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan. Tajuk baru, bab ma jaa ma yustahabbu minal asma. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan barang yang disukai syarak daripada nama. Kita dapat anak, kita nak buh nama anak ni, nak buh nama apa? Islam bagi guideline, dia bagi garis panduan untuk kita ikut.
Orang lah ni nak buh nama anak tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Takut. 3 patah perkataan tu wajib. 3 patah. Lepas tu tiap-tiap sepatah tu keluar berdesuk. Tiap-tiap patah. Kan? Budak ni esok dia masuk sekolah, dia apa esok dia marah pak dia ni. Kata apa bagi nama panjang lambat nak tulis dia marah pak dia. Apa dia kata kawan saya Ali satu ALI Ali bin Mat ambil cantik dia sat dia tulis siap saya duk tulis nama tak habis dia kata ayah apa panggil panjang-panjang berbuh nama panjang-panjang kat dia marah pula kat kita nak dapat 3 patah tu tuan-tuan semayang tiap-tiap malam ni duk minta nama turun mai turun mai 3 patah dia marah kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Permudahkan nama anak ni, permudahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi dia nanti jumpa ni yang akan datang ni kita dia mai sengai sikit. Siapa sengai dia nanti habaq kita sekali lagi. Dia kata apa? Dia kata nak bubuh nama anak, dia kata biar padan dengan anak tu. Bubuh nama sampai merelap berkilat-kilat pipi mengaji dia bodoh ni tak ada manusia. Di sekolah ni pi kena pula cikgu ni hak jenis mulut jelabah pula. Dia kata harap nama yang sedap. Bodoh. Dia kata Allahu Akbar. Nama hak kita bagi tu membawa satu bala malapetaka kat budak ni. Dia balik dia kata bapak lah ni dia bubuh nama. Saya bukan pandai kan. Pi bubuh nama macam apa. Bubuh nama pendek ya. Osman. Tengok-tengok pandai. Pi jadi profesor universiti. Profesor Osman. Nama simple. Tapi tengok dia macam mana. Nama menakutkan. Tengok dia lagi takut. Tuhan akan datang. Gezet dah ni. Nak jumpa sekali lagi ni. Ketahuilah saudaraku. Tak dapat tidak seseorang yang dapat anak itu buh nama anaknya. Sama ada anak itu laki-laki ataupun anak itu perempuan. Dia tak kira. Buh nama anak. Maka apabila menaruh nama anak yang baru jadi itu. Sayogia taruh nama yang terpuji pada syarak. Yang pentingnya apa? Nama tu bawa maksud baik. Itu yang penting. Bukan panjang, bukan hebat. Meaning tu bagi elok. Dan janganlah taruh nama yang dikeji. Tuan-tuan, Nabi SAW ni dia bukan nama saja. Bukan nama orang saja. Nama tempat pun kalau tak elok, Nabi ubah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu kesayangan Nabi. Suami kepada Fatimah binti Rasulullah. Dapat anak laki-laki ni lari pergi rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, habang kat Nabi, ya Rasulullah, Fatimah sudah lahirkan seorang anak laki-laki. Oh, Nabi kata bagus. Nabi terus tanya, nak buah nama apa? Dia terus habang dekat Nabi, dia kata nama Harb. Harb, ha kecil. Haraba. Harb makna dia perang. Nabi kata apa? Perang. La, Nabi kata walakin Hasan. Nabi kata perang apa? Buah nama anak ang Hasan. Hasan makna dia apa? Baik. Hadis tu nak menunjukkan kepada kita banyak benda. Yang satu nak tunjuk kata apa? Semangat. Semangat ni kadang-kadang pun satu penyakit juga. Semangat ni pun dia nak kena balance dengan kita tu juga. Kalau semangat terlebih yang kita tu tak tahu mana pun leceh juga, dia makan diri juga. Ali bin Abi Talib dia semangat. Dia kira ni dengan Islam duk kena tindas, dengan macam-macam duk jadi, dia kira anak dia ni dia nak jadikan orang yang berani. Jadi nak bagi anak ni jadi orang yang berani, kena bubuh nama tu bagi nampak berani. Nama apa? Harb. Perang. Kalau perang pun tak berani lagi, tak tahu nak buah nama apa lah. Tengok Nabi tak setuju. Nabi kata la. Walakin Hasan. Nabi kata buah nama anak ang Hasan. Baik. Nampak tuan-tuan? Ni dia nak beritahu kat kita. Dia kata jadi letakkan nama tu biarlah nama yang terpuji pada syarak. Jangan taruh nama yang dikeji. Maka nama yang terpuji pada syarak itu ada setengahnya ada sebut dalam hadis. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata Ani bin Umar
radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul asma'i ila Allah azza wa jal Abdullah wa Abdur Rahman. Maksud dia diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi, bermula yang lebih suka daripada segala nama di sisi Allah azza wa jal ialah Abdullah dan Abdur Rahman. Simple saja. Ahabbul asma, maksudnya hak paling Tuhan suka. Dalam banyak-banyak nama hak ada ni, hak paling Tuhan suka. Ahabbul asma, nama hak paling Tuhan suka. Apa dia? Abdullah. Hamba Allah. Paling Tuhan suka. Yang kedua, Abdur Rahman. Hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah. Senang ya? Kan? Kita tak boleh, kalau umpamanya ustaz saya dapat anak laki-laki nak ambil berkat, ustaz buah nama, kita kata Abdullah, dia tengok kita balik. Apa? Ni nama zaman kuih loyang dulu ni. Nama macam kuih karah, dia kata. Lah zaman tak nanah, dia kata. Zaman tak nanah. Tapi buah nama zaman kuih karah, dia kata Abdullah, dia kata. Tak, hak lain tak boleh, hak lain. Kita kata Abdur Rahman. Ira, dia kata. Ini cucuk peneram punya nama. Kita kata saya abang betul, saya tak pandai bubuh nama ni. Tak apa, pun muka pun nampak rosya macam-macam ya, pi tak seronok tu. Dia mau nama nak main satu macam, lagu nak keliru orang dengan kereta pun nak keliru nama ni. Dia mau lagu tu. Nama nak main nama apa? Izora. Izora. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Qastallani, sebab pun ada kedua-dua nama itu lebih suka kepada Allah kerana mengandungi barang yang ialah wajib bagi Tuhan dan sifat bagi manusia, dan yang wajib baginya itu adalah sifat kehambaan. Abdullah, hamba Allah. Kemudian disambung pula hamba itu kepada Tuhan akan sebagai sambung yang hakiki, maka jadi benanglah ketunggalan dua nama itu dan barang yang dihubungkan dengan keduanya, seperti Abdul Rahim, Abdul Qadir dan sebagainya, jadi mulia dengan sebab itu tarkib. Tarkib maksudnya susunan. Sebut tu cantik dah. Abdullah, susunan tu hamba Allah. Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Abdul Qadir, hamba kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Tarkib ataupun susunan dia tu cantik. Begitu. Maka berhasillah baginya akan ini fadilat. Bila buh nama tu dapat fadilat dia. Okey. Nama yang huduh dan nama yang bagus, kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya yang bernama Zadul Ma'ad, telah sabit hadis datang daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, sebusuk-busuk nama di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menamakan dirinya raja kepada segala raja. Ini nama paling buruk, paling keji, paling tak elok. Dia namakan diri dia Malikul Amlak. Malik makna dia raja. Al-Amlak maksudnya raja-raja. Malikul Amlak maksudnya raja kepada segala raja yang ada. Oi, mana boleh macam tu. Raja kepada segala raja ialah Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari akhirat. Dia nak pibuh nama tu macam dia nak ting Tuhan. Oh, tak boleh. Itu nama paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada raja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sabit daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ia, sekasih-kasih nama kepada Allah ialah Abdullah dan Abdur Rahman, dan sebenar-benar nama di sisi Allah ialah Harith dan Hammam. Nama yang paling Tuhan suka Abdullah, Abdur Rahman. Wa asdaquha, dalam hadis kata wa asdaquha, nama yang paling benar yang Tuhan juga suka ialah Harith. Ha alif ra tha. Harith. Maksud dia apa dia?
orang yang cerdik. Harith. Ataupun Hammam, Hasimpui. Hammam maksudnya orang yang berhemah tinggi. Allah suka nama-nama yang macam ni. Dan sehodoh-hodoh nama, kalau dalam hadis dia kata wa aqbahuha. Aqbah, kan kita duduk belajar tajwid, dia ada waqaf qabih, dia panggil qaf ba ya ha, qabih. Waqaf qabih maksudnya waqaf yang keji, tempat tu tak elok waqaf. Tak macam surah apa tu, fawailun lil musallin, tak boleh waqaf di situ. Kalau waqaf di situ dia panggil waqaf qabih, waqaf yang keji, pasal dia membawa kepada kecelaruan makna. Fawailun lil musallin, maka neraka bagi orang yang sembahyang. Apa pula sembahyang kena neraka? Bonti tang tu membawa kecelaruan. Maka ayat tu dia kena sambung, fawailun lil musallin, sambung terus dengan alladzina hum an salatihim sahun. Terus sambung, neraka bagi orang yang sembahyang. Orang yang macam mana? Orang yang dalam sembahyang mereka lalai. Baru orang orang yang sembahyang tapi kena neraka adalah orang yang sembahyang dalam keadaan lalai. Baru faham. Maka waqaf tang tadi ini dia panggil waqaf qabih. Qabih tu makna dia keji. Kalau kubih, hantu sayang. Jadi Nabi kata wa aqbahuha, dan yang paling keji nama di sisi Allah itu ialah harb dan murrah. Harb makna dia apa? Tadi dah abang anak Sayyidina Ali tadi, makna dia perang. Allah kata itu nama yang keji. Dan nama yang keji juga ialah murrah. Murrah bukan maksudnya murah. Murrah maksud dia pahit, rasa pahit. Maka ubat pahit, pahit tu murrah. Maksudnya bagi nama yang membawa maksud tak elok. Pergi bagi nama anak huduh. Orang dulu boh, dia tengok-tengok anak keluar main lagu mana ke tak berkenan dengan mata dia, dia boh nama huduh. Boh nama huduh. Orang dulu ada nama huduh, kan? Jadi nama huduh tu huduh tak elok. Jangan boh nama macam tu. Pasal apa? Anak tu esok bakal menanggung satu benda yang tak sepatut dia tanggung. Panggil tu satu doa kepada dia. Jangan kita dera dia macam tu. Kan kita abang kan, ada orang pibuh nama anak dia Nurzina. Dengar macam sedap. Oi, tapi tak bagus. Nurzina, cahaya zina. Budak tu esok ya Allah pergi mengaji pula sekolah agama pula tu, Allahu akbar. Pergi duk angkat sumpah tukang nama. Angkat sumpah dia bukan padam. Nama tu dia buah kuih siput tu aja. Elias Nurzina, Elias Nur Hayati misalnya. Tapi duk ada lagi, tak boleh. Jadi awal-awal jangan buat silap. Begitu. Dan kata Nabi SAW, nama yang paling keji itu ialah har dan murrah. Dan telah sabit di dalam hadis Nabi SAW juga, sabda Nabi, jangan kamu namakan budak-budak kamu dengan nama Yasar. Apa pula dah? Dengan buh nama anak kamu nama Yasar. Yasar ni makna bagus. Yasar maksudnya apa? Dalam surah apa nama kita duk baca, alam nashrah laka sadrak tu. Inna ma'al usri yusra. Yusra, yasar. Makna apa? Yasar ni mudah, ataupun juga boleh membawa maksud betuh. Okey? Tiba-tiba dalam hadis Nabi kata jangan bagi anak kamu nama Yasar. Dan tiada Rabah, bagi anak nama Rabah, Bilal bin Rabah. Ada hadis Nabi kata tersabuh nama anak dengan nama Rabah. Rabah ni maksud dia apa? Untung. Kan dalam hadis Nabi kata apabila satu orang hilang barang di masjid, dia hilang barang di masjid, dia main masjid apakah, dia misplace kunci kereta, dia tak tahu mana ke apa-apa, dia lupa turun-turun nak naik kereta, kunci tak ada, main duk cari atas masjid ni, duk cari barang hilang. Dalam hadis Nabi kata apa? Kalau satu orang duk cari barang hilang atas masjid, jumpa dengan kita kata dekat dia, la arbahallahu tijaratak. Kalau hang buat menyaga hang tak akan untung.
Kan? Nabi tak benarkan benda tu mai duk. Maksudnya apa dia? Masjid ni bersihkan daripada unsur-unsur keduniaan. Kalau hilang semua pun naik cari sengak-sengak. Terus ada buat, oi ni aku tak kunci tang ni jadi ni siapa dua ni buat lagu tu pula dah. Ya ni anak kena ni. Kan? Dan hadis tu juga didalil dilarang sebarang urus niaga dijalankan di atas masjid. Perbincangan dia main panjang, dia kata kalau i'lan boleh ke atas masjid? Tak menjaga tapi i'lan. Barang jual di luar tapi i'lan. Saya habis-habis kuliah saya kata ni tuan-tuan ni saja nak beritahu di luar sana saya bawa kismih jampi misalnya. Kan? Jadi siapa yang berhajat boleh pi beli di luar. I'lan. Dia tak jual atas masjid, dia jual di luar. Tapi dia i'lan. Saya ada bawa kismih yang dibacakan 30 juzuk Quran pula. Oi. Lah macam-macam tuan-tuan yang buat pasal. Kismih boleh buh pula 30 juzuk. Satu. Saya ada orang marah tu sah. Kan? Jadi ada hadis pula rupanya Nabi dia kata lagu tu, dia kata la arbahallahu tijaratak. Allah tak bagi untung kepada meniaga hang ni. So hindarkan masjid daripada unsur-unsur buat meniaga di atas masjid. Walaupun ustaz nak mengajar, nak jual kitab, jangan jual atas masjid. Jual di luar. Habis itu i'lan tak apakah? I'lan ulama kata tidak salah. Yang pentingnya tidak ada urus niaga di atas masjid. So habang aja tuan-tuan, kita insya-Allah bulan depan akan guna kitab sekian-sekian. Bulan depan saya minta sahabat kita yang duk jual kitab ni mai jual di luar, tuan-tuan boleh beli di sana. Satu kitab harga dia RM3.5. Misalnya. Tak salah. Okey, tapi kalau dia pergi buka tepi pintu tu, kitab dia datang ni mai bagi duk bayar duit kat dia, itu dilarang oleh agama. Begitu. Jadi nama anak ni ada hadis kata jangan bagi nama anak tu Rabah. Rabah maksudnya untung meniaga. Dan tiada anak yang bernama Najih. Kan kita ni banyaklah buh nama anak perempuan Najah. Najah, Najih tu makna sama. Makna dia apa? Berjaya. Sukses. Okey. Dan jangan bubuh nama anak itu Aflah. Menang. Hayya 'alal falah. Jom kita menuju ke arah kemenangan. Jangan, Nabi kata. Kerana apa? Kerana bahawasanya engkau barangkali bertanya, adakah di sana itu budak yang bernama Yasar? Ada tak budak di sana yang bernama Tuah? Padahalnya ia tidak ada di sana. Maka dijawab orang bahawa tidak ada Tuah. Pasal itu yang Nabi larang. Kita buh nama anak kita Rabah, untung. Satu hari kita cari dia, kita tanya orang, kita kata hampa nampak ada Rabah ada tak? Rabah ada tak? Dia kata Rabah tak ada. Maksudnya dia tak ada untung. Kerana tu Nabi kata tak sabuh nama tu, pasal takut sekali lagi dia jadi terbalik. Orang jawab balik kata Rabah tak ada, maksudnya untung tak ada. Untung tak ada, tak maulah kita nak untung. Kan orang pergi haji duk baca doa kan. Di antara doa dia apa? Dia kata watijaratan lan tabur. Ya Allah, bagilah kepada aku menyaga yang tidak akan rugi sampai bila-bila. Siapa pun buat menyaga nak untung. Siapa pun hidup nak sihat. Tapi bila buh benda tu, Nabi kata buh nama yang macam tu dekat anak, esok bila cari dia, orang jawab balik Rabah tak ada, maksudnya untung tak ada. Tak bagus. Kerana itu Nabi kata hindari daripada bubuh nama-nama yang macam tu. Dan telah sabit pula hadis daripada Nabi SAW bahawasanya telah diubah akan satu perempuan yang bernama Asiyah dengan nama Jamilah. Ini zaman Nabi. Nabi ubah. Ada satu sahabat saya, dia diberi nama oleh mak bapa dia Zulmat. Zulmat ni maksud apa? Zulmah, gelak gelita. Kan minaz zulumati ila nur, daripada gelak gelita kepada cahaya yang terang benderang. Tak tahu macam mana pak dia ni pibuh nama dia Zulmat. Kan? Dia pula kemudian masuk sekolah agama. Dia masuk sekolah agama, ustaz mengajar bahasa Arab, ustaz mengajar agama ni, kata awak nama hang macam ni tak bagus ni.
Ini pasal apa? Zulmat ni kira lagu cari tak jumpa lah. Gelak gelamat. Kan? Tukar. Buh nama lain balik. Nampak? Jadi, jangan bubuh sebarangan. Nama anak ni biar cek lagi. Cek lagi. Jangan tersilap. Begitu. Nabi SAW sudah tukar satu perempuan yang bernama Asiyah. Asiyah maksudnya perempuan yang ahli buat maksiat. Nama dia Asiyah. Bukan Asiyah. Asiyah lain. Itu tak apa. Asiyah dengan Ain. Asiyah. Asiyah maksudnya pembuat maksiat. Perempuan pembuat maksiat. Oh, tak cantik nama tu. Bila mai dekat Nabi, Nabi dengar-dengar. Nabi kata, mula pada hari ini, nama hang Jamilah. Jamilah maksudnya apa? Cantik. Sweet. Dia pun dengar, Alhamdulillah. Tinggal nama Asiyah. Masa tu JPN, Jabatan Pendapatan Negara, tak ada lagi. Jadi tak payahlah pergi buat kuih-kuih siput, tukang nama semua, tak payah. Pakai dia kata, okey, benar ni start pada hari ni, kira panggil Jamilah pula. Begitu. Dan adalah Siti Juwairah itu asal namanya Birrah. Nabi tukang juga. Juwairah itu permata, Birrah itu makna dia baik. Begitu. Maka diubah pula oleh Nabi SAW nama Birrah itu kepada Juwairah, kepada permata nama dia. Nama sudah. Pasal apa? Kalau bubuh nama Birrah baik tadi, jadi lagu tadi lah. Mana Birrah, mana Birrah? Birrah tak ada. Mana tak ada kebaikan pada dia. Nabi ubah nama Birrah. Sedangkan makna dia bagus. Tapi Nabi tak mau pergi jadi terbalik itu. Nabi kata, no. Start pada ni nama hang permata. Dia kata. Dan telah berkata Zainab binti Abu Salamah telah ditegah oleh Nabi SAW menamakan dengan nama Birrah itu. Itu dia. Nabi larang pula lagi. Sudah Nabi tukar nama dia, Nabi larang pula orang lain. Jangan bubuh nama Birrah ni. Begitu. Dan sabda Nabi SAW, tak usah memuji diri, mengatakan baik diri sekalian kamu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu siapakah orang yang berbuat baik daripada kalangan kamu. Tak payah buh nama kita ni terlalu, kalau dalam bahasa lah dia kata bombastik nama tu, kan? Contoh, tapi jangan siapa ambil hati lah. Benda ni contoh yang dibawa dia dalam kitab-kitab, kan? Bubuh nama anak kita Taqiyuddin. Taqiyuddin, sedap tuan-tuan, memang bagus. Taqi makna dia bertakwa. Taqiyuddin ni, anak ni sangat bertakwa dengan agama dia. Cantik. Tapi ada mai pula hadis yang melarang benda tu. Pasal apa? Janganlah kita sendiri letak nama sampai lebih-lebih pada diri kita, kerana tak baik. Dia kata terlalu sangat, itu nama terlalu ekstrim, bukan? Buh nama anak Saifullah, bunyi itu pedang Allah, bunyi itu hebat sangat. Takut tak tertanggung budak ni dengan nama tu. Kan Islam ni apa tuan-tuan? Islam ni dia kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tu ambil yang sederhana aja. Jangan over dan jangan ketinggalan di belakang. Islam dia macam tu. Bila over ni dia nak jadi macam-macam. Dalam apa hal sekalipun, over ni, ya Allah, satu masa dia punya duk belangkung orang, dia punya tengok dia pergi jadi geng tu. La ilaha illallah kata. Yang itu dia maki hamun orang, dia cerca orang, dia hina orang, pasal tak sopan dengan dia. Tengok-tengok dia pergi jadi macam kawan tu. Allahu Akbar. Ini takut dia macam ni. Pasal apa? Terlebih. Islam dia tak mau macam tu. Dia kata kita apapun wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara biarlah kita ni sederhana. Begitu. Baik. Dan telah diubah oleh Nabi SAW nama Ahram dengan nama Zar'ah. Ahram maksudnya memperharamkan. Oh, cengih ya. Hak ni haram, hak ni haram, itu ahram. Oh, Nabi kata nama hang cengih sangat. Nama hang ni aku tukang buah nama Zar'ah. Zar'ah ni maksudnya apa? Tanam-tanaman. Lagu tu je. Hak tadi buah nama permata, yang ni buah nama tanam-tanaman. Biasa punya nama. Begitu. Dan telah diubahnya nama Abil Hakam dengan nama Abi Shuraih. Abil Hakam maksudnya apa? Bapa yang menghukum. Abul Hakam. Bunyi hebat. Tapi Nabi pun takut nama macam tu. Nabi kata, no, jangan pakai nama Abul Hakam. Buh nama Abu Shuraih. Nabi kata. Abu Shuraih maksudnya apa?
orang yang melapangkan. Nabi ni dia tak mau pergi terlampau ekstrim, ketat, rigid. Nabi tak mau. Nabi ni bila dia tengok orang hak buat ketat, buat rigid ni, Nabi nanti tiun bagi longgang balik, Pasal takut. Selalunya hak rigid ni nak jadi gelong cepat ni. Hak rigid ni selalunya hak rigid ni nak jadi ni. Kita tunggu tengok. Jadi dah, betul dah. Duduk kata tu jadi dah. Dia duk buat benda baik bagus, tapi dia duk hina orang yang tak buat benda hak dia buat tu tak bagus. Tengok-tengok esok dia pergi buat benda hak kawan tu duk buat, hak dia duk hina dulu ni. Wal ayazu billah. Minta jauh daripada benda tu. Nabi bila duk main nama menakutkan ni, Nabi pelonggang balik. No. Hang bukan Abul Hakam, bukan bapa yang menghukum orang. No, itu keras sangat nama tu. Nabi kata, bubuh Abu Syuraih. Hang satu orang yang melapangkan orang. Dan diubahnya nama Hazan dengan nama Sahal. Hanya Hazan itu yang enggan daripada berubah namanya. Ada juga sahabat dia berbuat bantah dengan Nabi. Pak dia buah nama dia Hazan. Ha kecil. Ha Zainun. Hazan. Tuan-tuan ingat satu tahun Nabi bertimpa-timpa duka cita. Dia kematian Khadijah, isteri yang dia sayang. Lepas itu dia kematian pak penakan dia. Tahun tu dinamakan Amul Huzni. Hazan. Huzni. Maksud Hazan ni apa dia? Sedih, duka cita. Satu orang sahabat, pak dia bagi nama dia Hazan. Duka cita, sedih. No. Nabi kata, hang tak mau pakai nama Hazan ni. Nabi tukar nama dekat dia, Sahal. Sin, ha simpui. Sin, ha, lam. Sahal. Sahal maksud dia apa? Mudah. Nabi ubah macam tu. Nabi kata tak mau ni, nama yang jadi ketat-ketat sangat ni tak mau, tukar bagi nama simple-simple. Nabi kata nama hang mula daripada ni, daripada Hazan, daripada duka cita, aku buh bagi nama mudah. Tapi Hazan ni ketegang, dia tak mau. Dia kata, hak Nabi bagi ni dia tak mau, dia nak pakai nama pak dia bagi juga, Hazan. Ada juga nakal macam ni. Ada pula sahabat Nabi saja mai duk sodomoi dekat Nabi. Nak suruh Nabi bagi satu nama kat dia, dia nak pakai. Ada yang macam tu ramai. Sahabat Nabi yang macam tu ramai. Ni hak duk tunggu, kita dah baca dah di masjid ni dulu. Hak saja duk tunggu lagu nak ambush Nabi. Bila Nabi on the way nak pergi masjid, ambush. Keluar mai ambush Nabi kerana nak bagi salam dekat Nabi. Lagu tu buat dah sahabat. Pasal apa? Pasal mereka jarang mendapat kesempatan untuk nak bagi salam dekat Nabi. Kerana Nabi pasti akan dulu bagi salam dekat mereka. Itu yang kata Nabi. Jadi sahabat ni nak ambil dia dulu bagi salam sampai duk tunggu. Keluar mai, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak bagi salam dulu dekat Nabi. Ada yang macam tu. Yang saja nak suruh Nabi bagi satu nama dekat dia. Ada macam tu. Jumpa malam ni Hazan. Nabi tukang, lagu dua bantah. Tak mau. Nak pakai Hazan juga. Jadi dia mengekalkan nama dia. Kata Abu Daud, dan telah diubah Nabi SAW akan nama Al-Asi. Dan juga nama Uzair. Dan juga nama Ablah. Dan juga nama Syaitan. Ada nama Syaitan. Allahu Akbar. Nama Syaitan. Dan juga nama Al-Hakam. Dan juga nama Ghurab. Ghurab ni makna apa tuan-tuan? Ghurab ni burung gagak. Ghurab. Kan? Pak dia buh nama dia burung gagak. Ghurab. Dan ada juga yang nama dia Khabab. Khabab ni maksud dia apa? Binasa. Khab ni maksud runtuh. Binasa. Khabab. Dan ada juga yang bernama Syihab. Macam tadi kita kata. Waqala Abu Syihab. Syihab ni maksud dia apa? Syihab ni maksudnya tu. Apa? Meteor. Orang panggil bintang berekong. Taik bintang. Itu. Syihab. Allah gunakan syihab dalam Quran. Tengok dalam surah Al-Jin. Syihab digunakan untuk panah iblis syaitan. Jadi ada orang buat nama syihab. Maksudnya tu. Taik bintang. Nabi tak mau. Nama-nama macam ni semua Nabi ubah. Maka dinamakan mereka itu dengan nama Hisham dan sebagainya. Dan dinamakan Harb dengan nama Salim. Salim. Itu satu nama. Maksudnya apa? Keselamatan. Begitu. Dan ada juga nama Al-Muttaji'. La ilaha illallah. Apa nama Al-Muttaji' tuan-tuan? Muttaji'. Hari tu kita duk baca hadis cerita kata ni siapa yang apa Muttaji' ni tak boleh duduk dalam satu selimut dua orang tu. Muttaji' maksud dia apa? Tidung, kaki tidung.
Dia buh nama anak dia Muttaji'. Maksudnya dia ni tidur. Nabi kata karut ni nama ni, esok orang tak bangkit buat kerja nama ni. Nabi tukar nama dia, dinamakan dia sebagai Munba'is. Ba'is kan, Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Al-Munba'is maksudnya bangkit. Dia tidur tak mau. Nabi kata Muttaji', tukar buah nama Munba'is. Nabi tukar. Maknanya begitu punya banyak hadis cerita Nabi tukar nama ni. Penting tak penting tuan-tuan nama ni? Penting. Jadi kalau orang kata apa ada pada nama, betul tak betul kata-kata tu? Tak betul. Nama itu penting. Pasal apa? Hari akhirat Nabi kata innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nabi kata hari kiamat esok ni, di padang mahsyar esok kita berhimpun semua. Ada belakang ni hak umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh, umat apa semua doa ada berhimpun di padang mahsyar. Pada ketika itu Nabi kata innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Pada hari itu akan dipanggil nama kamu dengan bin bapa kamu, akan dipanggil di padang mahsyar esok untuk dihisap amalan. Jadi pada ketika itu, kalau nama kita tak elok, nama tak elok tu akan dipanggil di mahsyar. Bila panggil nama tu, satu aib, satu malapetaka ke atas kita. Begitu. Jadi, Nabi kata, فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. Oleh itu, perelokkanlah nama-nama kamu. Dan dia kata, bumi yang bernama Afrah, dinamakan dengan nama Khudrah. Afrah. Afrah ni maksudnya apa? Das ni, das. Debu. Afrah. Nama kampung tu Afrah. Debu. Nabi kata tak mau. Bubuh nama Khudr. Khudr maksudnya apa? Bumi hijau. Bumi hijau. Tak mau ni cerita kampung nama debu-debu, esok kot dia pisrasi dengan nama tu. Kampung tu pergi jadi tanam apa pun tak mau nak jadi pokok. Nabi kata tukar nama ni bagi nama Khudr. Mana? Hijau. Bumi ni akan jadi bumi yang subur. Dekat dengan kampung saya di Tasik Gelugok no, dulu ada satu nama Kampung Serani. Kampung Serani. Padahal semua orang Islam duduk dalam tu. Yang pergi jadi Kampung Serani tu tak tahu mai ikut mana. Tukar. Bukan Nabi tukar lah, orang kemudian ni tukar. Saya pergi bekerja dia tu baca hadis apa pula, ada kan Nabi pergi tukar nama Kampung Serani Tasik Gelugok. Bukan Nabi tukar, orang Allah tukar. Kampung Serani tukar jadi Kampung Aman. Kampung Aman lah ni. Tu baguslah tu. Kan? Itu mencontohi apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan ada juga tak habis lagi bab Nabi tukar nama ni. Dan ada juga syi'bud dalalah. Syi'bu maksudnya apa dalam bahasa Arab? Syi'bu. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, banyaklah saya lagi tengok apa terowong belah bukit dia tulis syi'bu. Shin ain ba, syi'bu. Syi'bu tu maksudnya lorong. Syi'bu Syuaib. Misalnya ini lorong Syuaib. Syi'bu Haji Taib. Lorong Haji Taib. Kan kalau sebut lorong Haji Taib berasa geli sangat, sebut Syi'bu Haji Taib. Oi, dengar macam lorong bersih aja bunyi. Syi'bu Haji Taib mula sebut. Pi lari malam kita tuan-tuan. Syi'bu Haji Taib. Nama elok dah pergi jadi lorong tak elok. Dia kata Nabi tukar Syi'bud dalalah, lorong kesesatan. Nabi tukar dengan nama Syi'bul Huda, lorong petunjuk. Nabi tukar. Dan begitulah dengan lain-lain lagi. Banyak aku nak baca itu. Nama itu memberi bekah kepada empunya namanya. Kata Ibnu Qayyim, tak kala adalah nama itu acuan bagi segala makna, maka menunjukkan atasnya berkehendaklah hikmah itu bahawa ada antara nama dan maknanya itu ada keserasian di antaranya. Jadi nak buah nama anak tu biar berpada-pada supaya sesuai dengan dia. Jangan nama dia terlalu hebat, esok dia tu tak teramana, tapi nama tu terlalu hebat, benda tu menyusahkan dia. Begitu. Dan muka surat sebelah tu pun dia duduk sambung. Dia sambung cerita-cerita tentang Nabi SAW tukar nama-nama orang dan nama-nama kampung. Banyak tu. Muka surat 18 pun sama. Dia bawa contoh Nabi tukar-tukar ni semua. Bahkan dia kata ada satu tempat itu, nama tempat tu tak elok, Nabi tak masuk kampung tu. Punya pentingnya nama ni bagi Nabi. Nabi sampai di tempat tu, tengok-tengok nama tempat tu Fadih. Tempat tu nama keji, tak elok. Nabi tak masuk.
begitu berkesannya nama tu dengan kehidupan kita, sehingga kan Nabi SAW dia cukup ambil berat tentang hal nama ni. Kemudian di sebelah tu dia bawa mai lagi, dia bawa contoh nama-nama, kadang-kadang pergi bubuh nama tak elok, kena dengan orang tak elok. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab ni nama betul dia apa dia? Abdul Uzza. Uzza ni nama berhala besar. Allat wal Uzza. Jadi pak adepa dulu ni kuat sembah tokong, maka dia dapat anak dia buh nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pak menakan Nabi Abdul Uzza. Kemudiannya ditukar nama dia sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia apa? Maknanya api neraka yang marak menyala. Kan kita baca tabbat yada abi lahabin watab tu kan, sampai tang ayat sayasla naran zatalahab. Sayasla, kelak esok dia akan dihumbankan naran, ke dalam api neraka zatalahab, yang marak menyala. Lahab tu makna dia marak menyala. Dipanggil Abu Lahab ni, dipanggil Abdul Uzza ni dengan Abu Lahab, pasal apa? Pasal dia ni sentiasa marah. Kalau cek blood pressure dia memang tak boleh baca. Dia ni hidup dia marah. Dan dalam riwayat cerita kata apa? Abu Lahab ni muka dia ni tak pernah orang tengok muka dia cerah, melainkan muka dia bila masa pun merah menyala. Pasal dia hidup dalam kemarahan. Dia marah siapa? Dia marah Islam, dia marah Nabi SAW. Sampai dalam Quran Tuhan sebut nama dia Abu Lahab ni, tabbat yada abi lahabin watab. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab ni, dan binasalah dua kali Tuhan sumpah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Segala harta benda dia, segala usaha dia tidak akan memberi faedah. Tuhan kata. Apa jadi dekat Abu Lahab? Betul macam Tuhan kata, hidup dia sia-sia, akhirat dia jadi bahan bakar api neraka. Wal-iazubillah. Itu nama pi jadi kena dengan dia. Nah, itu bawah tu dia cerita benda yang sama lagi tu, dia duk buat tu nak habis lah tu. Bila duk kata semua sopa sama tu nak habis. Sampailah muka surat 20. Muka surat 20 dia kata bab ma yukrahu minal asma, nama-nama yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi. Yang tu insya-Allah kita tengok pada bulan 2 esok ni. Nah, baik, jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.